KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot Sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmia. Hari ini sebenarnya murid-murid, kita akan membicarakan tentang mata pelajaran sejarah dengan topik tingkatan 5 dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang luas pengalamannya. Kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, untuk hari ini Ifah akan perkenalkan dulu jurubahasa isyarat kita. Kita persilakan Cikgu Nabilah Ilyas atau Yahya dari SMK Sungai Layar Sungai Bertani, Kedah Darul Aman. Hai Cikgu, selamat datang bersama kami untuk Sukses SPM hari ini. Dan pastinya, siapakah gerangan guru yang akan menemani Ifan? Kita persilakan Cikgu Nohayati Muhammad Razan, Ketua Bidang Kemanusiaan dari SMK Mat Kilau, Kuantan, Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Ifan dan juga kepada Cikgu Nabila. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan semangat. Dan semangat, itu yang kita mahukan. Kerana hari ini kita akan membicarakan tentang topik tingkatan 5 dengan tajuknya Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia. Dan pastinya kita tidak bertiga sahaja Cikgu, kerana kita akan ditemani oleh dua murid Cikgu dalam talian. Apa kata kita perkenalkan siapakah mereka? Silakan Cikgu. Okey, jadi kita ada dua murid yang akan bersama-sama kita dalam perbincangan sukses pada hari ini. Yang pertama cikgu perkenalkan ialah Ahmad Zaim. Okey, Ahmad Zaim lambai. Dan seterusnya ialah Mifzal Danish. Okey. Mifzal Danish. Okey, Mifzal Danish. Jadi dua murid ini yang akan bersama-sama kita sepanjang dalam sesi perbincangan kita hari ini. Baik Cikgu, nampaknya kita ditemani oleh dua ekor kumbang yang segak bergaya di sana. Jadi tanpa lengahkan masa Cikgu, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan. Okey, jadi hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang mana tajuk ini merupakan salah satu daripada topik atau kita dalam SP yang mana kita membincangkan tentang Malaysia dalam isu global contemporary. Jadi persoalan yang cikgu ingin kemukakan di sini kepada murid-murid di dalam Google Meet dan juga murid-murid yang berada di luar, apakah yang anda faham tentang maksud isu global contemporary? Okey, jadi boleh cikgu minta sama ada Danish ataupun Zaim untuk memberikan jawapan apa yang mereka faham tentang maksud isu global contemporary. Okey, silakan. Siapa yang bersedia? Siapa nak mulakan? Apa yang anda faham tentang isu global contemporary? Ya, silakan Zaim. Berbaju ungu. Isu global contemporary ni isu-isu global yang terkini yang sedang dihangatkan. Isu global sudah dihangatkan, okey. Dihangatkan. Okey, jadi bila sebut dihangatkan, okey, jadi yang penting kita lihat perkataan contemporaries itu sendiri ialah merujuk kepada yang berlaku semasa, peristiwa semasa, dan bila kita letakkan isu, maksudnya apakah topik perbincangan yang kata global atau di peringkat antarabangsa yang menjadi isu perbualan masyarakat global ataupun masyarakat dunia pada hari ini. Jadi kita akan lihat ada beberapa isu yang akan menjadi tumpuan dalam perbincangan kita dalam topik hari ini. Okay. Baik Cikgu, itulah dia yang dimaksudkan dengan isu global contemporary, di mana kita akan membincangkan tentang isu-isu yang diperkatakan oleh masyarakat dunia. Okey, ada beberapa yang akan dibincangkan, tapi kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas dalam Didik KPM, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot Sukses SPM 2022, kita sedang membicarakan tentang mata pelajaran sejarah tingkatan 5 tentang isu-isu global contemporary. Jadi, untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula diskusi kita? Okey, terima kasih Ifan. Jadi perbincangan kita dalam segmen ini ialah kita akan melihat
apakah yang dikatakan ataupun topik-topik yang dijadikan sebagai perbualan hangat masyarakat global pada hari ini. Okey, jadi apabila kita lihat ini merupakan salah satu topik dan murid-murid yang berada di rumah juga boleh merujuk buku teks pada subtopik 10.1. Okey, yang mana isu-isu global contemporary yang dibincangkan dalam buku teks sejarah tingkatan 5 merangkumi 5 isu sebagaimana yang kita lihat antara isu yang diperkatakan ialah berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Okay, isu berkaitan dengan pemerdagangan, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, kemudian kita lihat isu pemerdagangan orang, okay? Dan juga berkaitan dengan penyakit berjangkit. Jadi kita akan menerusi satu persatu topik ini agar dapat mengembalikan balik pengetahuan yang telah pun murid-murid pelajari dalam menghadapi peperiksaan SPM yang bakal tiba nanti. Okey, kita pergi pada bahagian ataupun isu pertama, iaitu isu penyalahgunaan dadah. Jadi kalau kita lihat isu ini sebenarnya isu yang memang menjadi satu isu yang bukan lagi isu yang asing kepada kita masyarakat di Malaysia mahupun menjadi isu yang jadi satu perbualan dalam masyarakat global. Okey, kerana penyalahgunaan dadah ini dia telah menjadi satu isu yang boleh merosakkan sebuah bangsa. Okay? Jadi kalau kita lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan isu penyalahgunaan dadah ini, kerana dia telah dengan penyalahgunaan dadah ini dia telah merosakkan bangsa ini dan inilah sebenarnya yang menjadi kalau kita lihat dalam fokus ini kita lihat apakah kesungguhan yang ditonjolkan oleh kerajaan Malaysia dalam menangani masalah ini atau isu ini. Jadi kita lihat Malaysia merupakan antara negara yang secara committed ataupun kata-kata secara memang bersungguh-sungguh dalam menangani isu ini dengan penguatkuasaan undang-undang yang ketat terhadap kesalahan-kesalahan melibatkan penggunaan jenayah dadah. Dan kalau kita lihat bentuk hukuman yang dikenakan di Malaysia juga antara negara yang mengenakan hukuman yang berat terhadap kesalahan dadah. Jadi isu-isu ini kemudian inilah kalau kita lihat pada paparan bagaimana kesungguhannya dengan Malaysia telah membawa isu berkaitan dadah ini melalui forum-forum antarabangsa yang mana kalau kita lihat tujuan forum ini adalah bagi satu platform yang Malaysia menimbulkan persoalan terutama sekali apabila melibatkan kita kata pengedaran dadah ni merentasi sempadan negara. Jadi dah tentulah bukan usaha kerajaan Malaysia sahaja tetapi dia memerlukan kerjasama dengan negara-negara lain terutamanya negara-negara yang bersempadan dengan Malaysia menangani isu dadah ini. Jadi isu dadah merupakan isu bukan serantau tetapi isu global yang menjadi yang kita kata kita hapus dadah kita akan dapat bangkitkan negara bangsa. Okey, jadi kita lihat kemudian isu kedua yang saya nak berikan fokus sebagai kita kata pembugaran semula kepada murid-murid ialah berkaitan dengan isu pertindihan sempadan. Jadi apabila kita lihat kepada isu pertindihan sempadan, antara isunya ialah pertindihan sempadan ini apabila berlaku tuntutan beberapa buah negara terhadap sesuatu kawasan ataupun wilayah yang mana setiap pihak itu mempunyai kepentingan mereka masing-masing. Jadi antara perkara-perkara ataupun tuntutan yang pernah melibatkan negara kita dan negara-negara lain, pertama ialah kalau kita lihat itu isu tuntutan Pulau Batu Putih. Yang mana tuntutan Pulau Batu Putih ini melibatkan negara Malaysia dan negara Singapura. Jadi isu ini merupakan satu isu yang sekiranya tidak ditangani secara berhemah, dia akan mencetuskan konflik yang mungkin akan menggugat kepada kedaulatan negara. Oleh itu, isu ini kita lihat telah berjaya diselesaikan melalui Mahkamah Antarabangsa yang mana telah memberikan hak Pulau Batu Putih ini kepada kerajaan Singapura. Jadi sayangnya di situ Malaysia tidak mendapat Pulau Batu Putih. Walau bagaimanapun kalau kita lihat dalam isu tuntutan yang lain iaitu isu tuntutan Pulau Sipadan dan Ligitan, kita lihat bahawa isu ini juga merupakan tuntutan antara Malaysia dengan negara Asia Tenggara yang lain iaitu Indonesia. Jadi disebabkan kita kata perebutan ini maka kita gunakan saluran Mahkamah Antarabangsa untuk menyelesaikan pertikaian dan akhirnya tuntutan ini telah berjaya diperoleh oleh Malaysia. Jadi kita berjaya mendapatkan Pulau Sipadan dan juga Ligitan.
Okey, seterusnya kalau kita lihat, ada satu lagi perebutan kawasan yang mana bukan hanya melibatkan dua negara, tetapi ada beberapa negara. Okey, mungkin Abang Irfan boleh bagi komen? Betul cikgu. Kan? Sebab saya rasa isu ini masih belum selesai hingga kini. Ya, betul. Dan mungkin saya nak tahu juga cikgu, kenapa Kepulauan Spratly ini menjadi rebutan ramai cikgu? Okey, jadi saya bawa soalan Irfan tadi kepada murid-murid kita yang di dalam talian. Okey, jadi kalau tadi kita lihat Zaim telah pun memberikan pandangan beliau tentang maksud, kan? Jadi kita kena faham maksud global contemporary. Jadi kita lihat apa pandangan Danish tentang isu Spratly ini. Okey, mengapa Spratly ini menjadi rebutan? Apa istimewanya? Cuba cerita sikit Danish. Okey, bagi pandangan saya, Kepulauan Spratly ini menjadi rebutan sebab dia punya geostrategi dia. Geostrategi maksudnya dia punya sikit dekat Kepulauan Spratly tu. Satu lagi dengan dia punya aspek perdagangan. Maksudnya mungkin ada pelancar perikanan ke ataupun boleh buat pelancongan. Jadi kalau ada pelancongan tu boleh sumber ekonomi negara juga. Ya. Okey, Baik, itu terima kasih. jawapan daripada Danish. Okey, terima kasih Danish. Jadi ada jawapan Danish itu yang memang bertepatan dengan konten ataupun kita kata isi kandungan dalam buku teks, iaitu kepentingan Spratly adalah bagi memenuhi kepentingan geostrategiknya. Okey, maknanya kerana kedudukan Spratly ini berada di tengah-tengah di lautan Laut Cina Selatan, yang mana kita tahu banyak lagi tuntutan ataupun pertikaian yang berlaku melibatkan pelbagai pihak di Laut Cina Selatan. Betul, malah cikgu. kita kata ada juga diwar-warkan, okey, siapakah yang memiliki Laut Cina Selatan. Tetapi dalam perbincangan kita tentang Spratly, okey, kalau kita lihat Spratly ini telah melibatkan 6 buah negara. Betul. Yang mana antara negara-negara tersebut adalah negara kita, Malaysia. Okey, selain negara Malaysia, kita nak tanya pula Zaim, apakah negara yang terlibat dalam tuntutan di Spratly, Zaim? Zaim kongsikan. Negara China, lepas tu Filipina, Brunei dan juga Vietnam. Okey, terima kasih. Jadi di situ kalau jawapan yang diberikan oleh Zaim melengkapkan pada 5 buah negara. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, bukan 5 buah negara tetapi 6 buah negara yang sebenarnya menuntut Kepulauan Spratly. Malah kalau kita lihat pada jawapan Zaim, iaitu China, kita tahu bahawa China ini bukan sahaja menuntut tetapi dia mengukuhkan kekuatan atau aset ketenteraannya di Kepulauan Spratly. Okey. Jadi ini juga sebenarnya merupakan satu perkara yang membawa kepada konflik dan kita kata tumpuan oleh satu lagi kuasa besar dunia, iaitu Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. Kerana Amerika Syarikat ni mungkin kita lihat berada di luar daripada rantau Asia ini, tetapi Amerika juga melihat tindakan China ini boleh menggugat kepada kepentingan Amerika di rantau ini. Okey, jadi kita bawa seterusnya isu ialah ini, kalau murid-murid boleh lihat dalam buku teks ada QR code kalau ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang isu pertindahan sempadan. Okey, murid-murid boleh ambil telefon dan imbaskan pada kod ini. Okey, kita lihat isu yang seterusnya ialah kempen anti minyak sawit. Jadi kempen ini sebenarnya adalah satu kempen yang diadakan oleh pengeluar, negara-negara pengeluar minyak soya. Kerana minyak sawit merupakan satu kira macam persaingan kepada minyak soya. Jadi negara-negara pengeluar ini, soya ini, mereka telah memberikan kempen macam seolah-olah menunjukkan bahawa minyak sawit ini tidak bermutu ataupun boleh memberi mudarat kepada kesihatan. Malah ada juga mereka ataupun pihak NGO yang telah memberikan tekanan kepada anti minyak sawit ini kerana dikatakan bahawa kita kata penanaman kelapa sawit ini telah membawa kepada isu pencemaran alam sekitar. Jadi kita lihat bagaimana Malaysia ini menangani kempen anti minyak sawit, dan kita lihat antara yang kita boleh fokuskan ialah bagaimana Malaysia telah
telah mempromosikan kepada amalan pertanian yang baik sebagai satu cara untuk menolak dakwaan bahawa penanaman kelapa sawit ini membawa kepada pencemaran alam sekitar. Okey, jadi kita bawa seterusnya. Okey, kalau kita lihat kita akan ada satu paparan video yang mana menerangkan tentang isu yang seterusnya. Okey, kita saksikan. 10 kes pemerdagangan rakyat Malaysia di luar negara membabitkan wang tebusan dilaporkan dengan sindiket meminta sejumlah wang hingga RM300,000 daripada ahli keluarga sebagai syarat melepaskan mangsa. Kes dilaporkan berlaku di Kemboja, Thailand dan Myanmar dengan mangsa tertipu oleh sindiket yang menawarkan pekerjaan dalam bidang telepemasaran dengan gaji lumayan. Perkara itu didedahkan Ketua Biro Aduan dan Perkhidmatan Awam MCA Datuk Seri Michael Chong yang menerima aduan berhubung semua kes terbabit daripada ahli keluarga mangsa dalam tempoh sebulan sejak awal bulan lalu. Beliau berkata modus operandi sindiket menghubungi mangsa melalui laman sosial bagi menawarkan pekerjaan. Mangsa yang berminat kemudiannya akan memberi maklum balas sebelum mereka dibawa ke luar negara, kebanyakannya melalui lorong tikus. Mangsa tertarik kerana pekerjaan ditawarkan dengan gaji menggunakan mata wang dolar Amerika sekitar $3,000 hingga $4,000 atau hampir RM17,000. Pihaknya menasihatkan keluarga mangsa yang menerima panggilan daripada sindiket yang meminta wang tebusan agar tidak melayan permintaan itu kerana menyalahi undang-undang. Sebaliknya, mereka perlu membuat laporan polis dan menghubungi pihak kedutaan untuk tindakan lanjut. Terima kasih rakan setugas. Itulah dia cikgu, berita terkini tentang isu pemerdagangan manusia yang masih berlaku sehingga ke saat ini. Ya, betul Ifan. Jadi isu inilah yang kita kata isu global yang sebenarnya murid-murid tingkatan 5 terutamanya dan juga murid-murid yang 4 dan 5 secara umumnya perlu tahu. Kita kena peka kepada isu semasa. Jadi kalau kita lihat pemerdagangan manusia ini, kita dikaitkan dengan kedatangan mereka menjadikan Malaysia sebagai satu transit. Okey, yang mana pemerdagangan manusia ini merupakan satu jenayah terancang. Jadi dia merupakan satu yang kalau kita lihat isu ini tidak boleh ditangani secara individu ataupun secara persendirian oleh kerajaan Malaysia. Sebaliknya memerlukan kerjasama erat dengan pertubuhan serantau mahupun melalui pertubuhan antarabangsa. Jadi kalau kita lihat dalam video yang ataupun berita yang telah dipaparkan, kita lihat bahawa pemerdagangan rakyat Malaysia ke luar negara yang mana kita tahu bahawa melibatkan beberapa buah negara dan antara yang menjadi kubu kepada tahanan rakyat Malaysia ialah di Myanmar. Jadi kalau kita kaitkan juga dengan isu ini, kita lihat bagaimana sebenarnya peranan yang dimainkan oleh kerajaan Malaysia memberikan tekanan kepada kerajaan Myanmar melalui kedutaan dengan menghantar surat, tetapi kalau kita lihat tidak diendahkan. Tidak diendahkan. Kemudian seterusnya kita lihat ialah berkaitan dengan apabila melalui kedutaan juga tidak mendapat respon yang diharapkan, maka kita bawa kepada seterusnya ialah NGO menuntut ataupun menghantar petisyen ke PBB. Jadi itulah yang antara yang kita lihat peranan yang dimainkan oleh kerajaan Malaysia dalam menangani isu pemerdagangan orang yang sedang berlaku pada hari ini. Jadi apa yang ada pada paparan ialah yang ada dalam buku teks. Jadi kita lihat isu ini dia kita kata semakin membimbangkan dalam masyarakat dunia pada hari ini. Okey, dan isu yang terakhir yang cikgu nak paparkan atau perbincangkan ialah berkaitan dengan penyakit berjangkit. Okey, kalau kita imbas balik yang dalam buku teks buku teks tingkatan 5 dia menerangkan tentang isu penyakit AIDS. Okey, jadi isu ini telah menjadi igawan ataupun peristiwa hitam dalam masyarakat kerana menimbulkan pelbagai respon yang berbeza daripada masyarakat. Jadi kerajaan Malaysia dia telah memberikan satu komitmen yang amat tinggi dalam menangani penularan wabak ini. Dan kalau kita lihat juga komitmen yang sama juga ditonjolkan oleh kerajaan Malaysia melalui usaha bagi menangani pandemik 19 COVID-19. Jadi kita bawa perbincangan yang terakhir kepada murid berdasarkan satu soalan. Okey,
negara kita bijak dalam menguruskan isu-isu global? Jadi soalannya, bersetujukah anda? Dan bahaskan. Jadi kita tak minta lah murid bahaskan, tetapi secara ringkasnya kita minta murid di dalam talian memberikan respon terhadap soalan ini. Okey, siapa yang nak mula? Zaim? Mungkin? Setuju. Okey, Zaim setuju. Ya, setuju. Berikan terus. Kenapa Zaim bersetuju, Zaim? Berikan pendapat anda. Berikan pendapat. Isu penyakit berjangkit yang telah pun menjadi pandemik telah pun ditangani dengan penuh kecekapan. Hal ini kerana inisiatif yang diambil oleh kerajaan memberi impak terhadap penyebaran penyakit berjangkit COVID-19. Hal yang demikian, kecekapan kerajaan dalam menggunakan Akta Penyakit Berjangkit 1988 telah pun membuktikan kejayaan negara dalam berhadapan menguruskan isu-isu global. Contohnya, kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mewujudkan undang-undang untuk semua rakyat Malaysia kekal berada di rumah. Ya, okey, Baik, terima kasih Zaim. Zaim. Mungkin juga kita ambil sikit pandangan daripada Danish. Danish, apa pandangan Danish? Jadi Danish juga bersetuju? Cikgu rasa Danish bersetuju. Boleh berikan pendapat Danish? Kenapa bersetuju? Sama seperti saya setuju. Sama seperti Zaim, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Contohnya, kerajaan larang untuk rakyat-rakyat berhimpun untuk program sosial, sukan dan budaya supaya penularan COVID-19 dapat dicegah. Ya, okey, terima kasih. Jadi kita tahu bahawa murid-murid dalam talian ni memberikan respon terhadap penyakit COVID kerana ini merupakan pengalaman mereka. Dan kita tahu bahawa pengalaman yang mereka hadapi sendiri menjadikan mereka lebih nampak bahawa isu-isu yang ditangani oleh Malaysia ini adalah ditangani dengan bijak oleh pemimpin-pemimpin kita. Walaupun pada awalnya kita nampak itu sebagai satu sekatan, tetapi akhirnya impaknya kita tahu bahawa kemanisan daripada usaha tersebut ialah kita akhirnya menghampiri pada ataupun berada pada fasa endemik. Okey. Okey, terima kasih Cikgu atas segala perkongsian. Nampaknya kita dah faham ada 6 kesemuanya, iaitu isu global contemporary. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM, slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Inilah dia slot sukses SPM 2022. Kita sedang membicarakan tentang isu global contemporary di Malaysia. Jadi untuk segmen kali ini, cikgu akan bawakan kita perbincangan tentang soalan esei pula. Jadi di sini mereka perlu menulis jawapan. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Ifan. Sekali lagi kita akan melihat kepada isu-isu global contemporary. Sebelum cikgu bincangkan tentang soalan-soalan bagaimana cara kita menjawab soalan-soalan esei ataupun soalan kertas 2 bahagian B, cikgu ingin menekankan sekali lagi ialah tentang maksud konsep global contemporary. Jadi isu global contemporary merujuk kepada peristiwa atau isu-isu semasa, topik-topik yang menjadi perbualan hangat dalam masyarakat global pada hari ini. Okey, jadi kita bawa perbincangan kita kepada satu contoh soalan. Kita kata kertas esei, yang mana kertas esei ini kita lihat bahawa kalau dari segi saya rasa dari pengalaman yang mungkin yang sama juga sebenarnya, kertas 2 ini terbahagi kepada bahagian A dan bahagian B. Jadi bahagian A wajib dijawab oleh semua calon, bahagian B calon boleh memilih 3 daripada 5 soalan yang dikemukakan, kerana jumlah keseluruhan soalan dalam kertas 2 bahagian A ialah 4 soalan yang membawa markah setiap soalan itu ialah 10 markah. Jadi bahagian A telah membawa kepada jumlah markah 40 keseluruhan, manakala 60 markah lagi berkumpul pada bahagian B. Bahagian B, jadi murid-murid atau calon-calon SPM boleh memilih 3 daripada soalan yang mana dikuasai. Jadi di sini saya bawa perbincangan tentang soalan yang mana kertas ini membincangkan tentang isu global. Okey, soalan yang pertama. Okey, jadi di atas itu merupakan stimulus ataupun kita kata bahan rasangan. Okey, Malaysia tidak terkecuali daripada menghadapi isu global yang mampu menggugat kedaulatan negara sekiranya tidak ditangani secara bijak. Soalannya, apakah isu global contemporary yang dihadapi oleh Malaysia? Jadi pada soalan ini kita lihat, pertama lihat kepada kehendak soalan,
Yang kedua, kata tugas dia, dan yang penting sekali kita lihat pada markah dia. Okey, jadi kita bacakan dahulu satu persatu soalan, kemudian kita bawa kepada bagaimana cara nak menjawab soalan ini. Soalan yang kedua, okey, jadi tentangkan jelaskan. Jadi kata tugas jelaskan isu tuntutan bertindih yang dibuat oleh Malaysia, 8 markah, dan seterusnya pada paparan murid-murid boleh melihat contoh soalan yang ketiga, C. Okey, saya bawa kepada terus bagaimana cara kita nak menjawab soalan ini. Ini merupakan cadangan sahaja, bukan itu jadi cadangan. Bagaimana kita nak menjawab soalan kita kata esei yang bersifat fakta. Jadi saya gunakan teknik GS. Yang GS ni bukan goal shooter, tentu garis dan salin. Jadi garis di mana? Kalau lihat di sini, okey, apakah? Jadi itu merupakan soalan apa? Apa isunya? Jadi kita tak boleh terus tulis penyalahgunaan dadah, pemerdagangan orang. Isunya ialah jadi dia mesti ada ayat lengkap kerana berada pada bahagian esei. Jadi cara yang cikgu sarankan ialah pertama kita garis pada soalan, okey, isu global contemporary yang dihadapi oleh Malaysia. Jadi kita sambung fakta ialah, jadi di sini termasuk penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, dan kempen anti minyak sawit Malaysia, anti minyak sawit. Okey, kemudian mungkin kita tahu ada 5. Kenapa saya tak letakkan kelima-lima dalam satu ayat? Jadi kalau dari satu sudut teknikalnya, yang saya yang sentiasa amalkanlah, biasanya kita kalau boleh kita pecahkan kepada dua ayat. Okey, kalau 5 tu kita pecah 3, 2, 3. Okey, sebagai orang kata nampak lebih fokus. Okey, kemudian kita gunakan penanda wacana. Seterusnya selain itu. Di sini saya gunakan penanda wacana selain itu. Isu lain ataupun isu lain yang dihadapi oleh Malaysia ialah isu pemerdagangan manusia dan penyakit berjangkit. Jadi kalau lihat pada paparan, kita sudah menyatakan kelima-lima isu, dan markah kita, ingat 4 markah. Tapi jangan risau, tidak ada penolakan apabila kita menjawab lebih daripada yang dikehendaki. Maka di sini calon SPM akan dapat markah penuh 4 markah. Cikgu nak tanya soalan. Ya. Kalau tadi ada murid tu dia bagi 5 jawapan, Ya. tapi ada satu salah, Ya. macam mana cikgu? Adakah markah akan ditolak ataupun yang betul tu dikira? Yang betul dikira lah. Okey. Kalau ikutkan, dia dah bagi 5, tapi ada satu yang salah. Jadi yang 4 tadi dah tentu yang betul lah kan. So Kalau tak ada masalah lah. Tak ada Okey. masalah. Jadi, tapi kena pastikan 4-4 tu kena betul lah. Tapi kita, itu saya kata, kita dapat bagi lebih, kita bagi lebih. Okey? Sebab kalau kita tetapkan, saya takut nanti apa yang kita huraikan itu mungkin dianggap sebagai isi yang sama. Jadi kita dah rugi dekat situ. Okey, jadi kita lihat soalan yang kedua pula. Okey, jadi cikgu nak ingatkan satu lagi, apabila kita menjawab soalan, kita pilih jangan salin soalan pada kertas jawapan. Kita tuliskan nombor soalan. Jadi biasanya soalan daripada topik isu global ini berada pada, lazimlah berada pada soalan yang terakhir. Jadi maknanya mungkin soalan 9A. Jadi kita tulis soalan tadi 9A. Kemudian bila kita menulis jawapan, kemudian kita langkau dan kita tulis pada 9B. Tepi jawapan kita tulis 9B. Okey, ini adalah dari segi teknikal. Teknik, ya. Okey, dan cikgu harap tidak ada berlaku macam tiba-tiba soalan jawapan 9B itu berada pada helaian yang lain. Okey. Tapi sekiranya berlaku, tak ada masalah. Kita tulis juga sambungan di muka surat. Kita tulis. Beritahu siap-siap. Beritahu siap-siap. Sebab sekarang ni kalau kita lihat, berdasarkan pengetahuan saya, pemeriksaan adalah secara online. Jadi bila online, bila kertas di-scan, kemungkinan akan berlaku orang kata percampuran. akan percampuran. Jadi apabila kita menulis ni, kita tahu bahawa kita beri contohnya muka surat 5, tiba-tiba muka surat 6 tu dia pergi ke belakang, muka surat 7. So kat situ dari segi teknikalnya. Okey, kita bawa kepada perbincangan soalan kembali. Okey, jelaskan. Apabila kata tugas jelaskan, maka apa yang calon perlu jawab ialah fakta dan huraian. Okey, di sini jelaskan. Juga teknik GS, garis dan salin. Yang salin tu ialah daripada soalan. Tuntutan bertindih yang dibuat oleh Malaysia ialah tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Tuntutan ini melibatkan Malaysia dengan Singapura. Okey? Kemudian
tuntutan ini berjaya diselesaikan melalui keputusan Mahkamah Antarabangsa. Okey, fakta yang pertama. Bila kita nak masuk fakta yang kedua, kita gunakan penanda wacana. Seterusnya, selain itu, jadi itu. kan di samping itu ataupun isu kedua kan. Jadi sini saya gunakan selain itu Malaysia juga terlibat dalam tuntutan isu Pulau Sipadan dan Ligitan. Satu lagi markah. Kemudian melibatkan negara mana? Tuntutan ini melibatkan Malaysia dengan Indonesia. Kemudian keputusan bagaimana? Keputusannya Malaysia, kalau kita lihat, berjaya menuntut Pulau Sipadan. Dan saya tambah lagi di sini iaitu tuntutan yang masih belum selesai ialah berkaitan tuntutan terhadap Kepulauan Spratly. Jadi belum selesai tu dah satu markah. Kita menghuraikan kepada apa isu yang belum selesai tersebut, Kepulauan Spratly. Kalau kita lihat kat sini, kita dah ada 9 isi ataupun kita tik 9 markah. 9 markah. Jadi kita nakkan 8. Okey, jadi ini adalah kita kata ini secara lazimnya lah. Okey, kelazimannya kalau di peringkat sekolah, maka di sini melayakkan murid-murid untuk mendapat maksimum, dia akan tulis maksimum 8 markah. Kita dah ada 9 tapi maksimum dah dapat. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir. Soalan terakhir biasanya adalah soalan kebat. Kalau soalan fakta, cikgu gunakan teknik garis salin. GS, betul? GS, goal shooter. Tapi kalau dalam teknik yang kita kata soalan kebat, cikgu gunakan G-Shock. G-Shock? Ya, Okey, maksudnya? selalu G-Shock dikaitkan dengan jam G-Shock. Tapi G-Shock di sini ialah garis salin plus fakta. Jadi nak tahu HOCK itu apa, kita lihat di sini. Okey, dengan teknik yang tak sama, pemimpin negara kita mampu memelihara kedaulatan negara dari ancaman luar. Okey, salin plus fakta. Maksudnya ayat pertama dia ialah dengan mengukuhkan perpaduan kaum, fakta dia. H dia ialah hal ini, penanda wacana bagi huraian. Hal ini kerana perpaduan kaum merujuk keadaan rakyat negara hidup dalam masyarakat bersatu dengan negara-negara rantau Asia yang lain. Okey, kita sebenarnya kat sini saya trik. Kalau murid-murid yang belajar dengan cikgu selalu menekankan konsep perpaduan kaum. Tapi kita tak boleh guna maksud perpaduan kaum itu dalam konteks ini. Baik. Sebab perpaduan kaum itu merujuk kepada dalaman. Sedangkan yang kita nak bincangkan adalah isu global ataupun serantau. Jadi kita tukar kaum itu maksud perpaduan negara-negara serantau atau negara global. Okey, jadi O maksudnya huraian lanjutan. Oleh itu, G-Shock kan. Okay. Oleh itu, semua pihak saling menghormati, dah dapat markah. Bertolak ansur dalam menangani sebarang isu atau konflik yang timbul. C ialah contohnya pemimpin Thailand, Malaysia dan Thailand bekerjasama bagi bekerjasama. Okey, menjaga apa? Sempadan negara daripada sebarang jenayah, rentas sempadan. Ada lagi contoh lagi kat situ iaitu sindiket pengedaran dadah. Okey, ialah kesannya. Okey, kesannya ni saya beri cadangan lah. Jangan panjang. Kesannya negara aman. Kesannya politik stabil. Gitu. Ini sebenarnya adalah satu fakta sahaja. Jadi kalau soalan esei, cikgu saran murid menjawab fakta yang kedua. Jadi gunakan perenggan yang seterusnya. Kita gunakan penanda wacana seterusnya. Okey, ini adalah cadangan dan huraian bagi satu fakta sahaja. Okey. Okey, cikgu. Nampaknya itulah cara yang terbaik untuk kita menjawab soalan esei. Yang pertama sekali, jangan lupa untuk menggunakan ayat yang lengkap. Dan kedua, masukkan sedikit penanda wacana untuk memudahkan pemeriksa melihat jawapan anda. Dan ketiga, ada dua teknik yang cikgu kongsikan tadi. Yang pertama, konsep GS. Dan yang kedua, konsep G-Shock. Jadi, ambil cakna tentang itu. Jadi, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam slot Sukses SPM 2022 bersama dengan saya dan juga cikgu di sana, Cikgu Hayati. Okey, Cikgu Hayati, untuk segmen kali ini kita nak bincangkan pula tentang soalan objektif, betul? Ya, jadi betul, jom kita betul. mulakan. Okey, jadi dalam segmen ini kita akan memfokuskan kepada kertas 1. Jadi kertas 1 ini, kalau kita lihat, ini secara imbas balik. Okey, cikgu tahu bahawa semua murid dah biasa dengan kertas 1. Ada 40 soalan.
lazimnya soalan pertama hingga soalan 20 lazimnya adalah datangnya daripada tingkatan 4. Jadi soalan 21 hingga soalan 40 lazimnya datang daripada tingkatan 5. Dan soalan ini sebenarnya dia berturut mengikut kalau kita lihat adalah mengikut topik. Jadi dalam topik perbincangan kita iaitu berada pada topik yang terakhir dalam buku teks, bermakna secara logikalnya kita mungkin berada kepada soalan yang dua yang terakhir ataupun mungkin satu. Kenapa saya cakap demikian? Sebab lazimnya dalam setiap soalan kalau ditanya biasanya paling minimum satu, dia boleh jadi dua soalan daripada topik yang sama ataupun paling maksimum 3 lazimnya. Jadi kita lihat di sini, okey, sebagaimana yang dilihat pada paparan, okey, kita terus bawa perbincangan kita dalam soalan objektif yang pertama dalam topik ini. Jadi soalan objektif ini sebenarnya ada dua bentuk, yang mana ini merupakan bentuk yang lazim yang murid-murid dah biasa, iaitu soalan ada pilihan A, B, C dan D. Okey, kita buka soalan ini kepada kita lihat, kita bagi Danish dululah jawab. Okey, Danish, silakan. apakah jawapan? Okey, soalannya ialah apakah kepentingan Kepulauan Spratly yang menyebabkannya menjadi rebutan di Asia Tenggara? Okey, apa jawapan dia? A. Kemajuan pelancongan. B. Kekayaan khazanah laut. C. Okey, kepentingan geostrategik. Dan D. Kelestarian alam sekitar. C. Kepentingan geostrategik. Okey, kepentingan geostrategik. Jadi agak-agak jawapan dia betul tak? Betul cikgu, saya setuju dengan jawapan Ya, yang diberikan. betul. Okey, jadi ini adalah dalam kita lihat merupakan konstruk memahami. Okey, soalan ini mudah sahaja ya. Jadi dia terus kepada kalau murid-murid dapat menguasai topik ini, jadi terus dapat jawapan iaitu kepentingan geostrategik. Okey, jadi boleh rujuk pada buku teks muka surat 227. Okey, sebagai lanjutan, jadi murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah, cikgu sarankan untuk merujuk pada buku teks untuk mendapatkan info tambahan. Cikgu, apa maksud stem dekat sebelah tu cikgu? Okey, STEM. STEM tu maksudnya soalan dia lah. Okay, kita ada stimulus, kita ada rangsangan dia, and then kita ada soalan dia. Baik. Jadi soalan ini apakah direct? Okey. Jadi kalau kita lihat soalan yang bentuk yang kedua ataupun soalan kedua, kita terus pada perbincangan soalan kedua. Okey, soalannya, bagaimanakah Malaysia dengan Indonesia menyelesaikan isu tuntutan bertindih Pulau Sipadan dan Ligitan? Okey, kita dah banyak buat perbincangan dan juga kita lihat dalam topik ini telah dibincangkan di dalam buku teks. Jadi soalan dia mengapa, bagaimana? Okey, caralah. Okey, jadi kata tugas bagaimana maksudnya cara atau langkah yang telah dilakukan oleh kedua-dua negara ini dalam isu tuntutan pertindihan sempadan ini. Okey, kita lihat A ialah dengan menyertai mesyuarat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, B iaitu dengan menjalin kerjasama dengan polis antarabangsa Interpol. C melalui keputusan Mahkamah Antarabangsa. Dan D menghadiri Forum ASEAN China. Okey, apa jawapannya, Zaim? Jawapannya C. C. Okey, melalui keputusan Mahkamah Antarabangsa. Okey, jadi untuk tambahan lagi, okey, siapakah atau pihak manakah yang telah berjaya mendapatkan Pulau Sipadan dan Ligitan ini? Siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab tu? Okey, Okey, Zaim Zaim, juga. Ya, silakan. apa? Silakan. Malaysia. Malaysia Ya, jawapannya. Malaysia. Okey, jadi muka surat 227 juga. Kalau Interpol ni, kita sebenarnya jawapan B tu, dia adalah berkaitan dengan isu berkaitan penyalahgunaan dadah. Okey, kita lihat seterusnya soalan kita. Malaysia menggunakan pendekatan berhemah untuk menyelesaikan masalah kempen anti minyak sawit. Jadi kata tugas dia atau soalan dia ialah mengapa? Okey, pendekatan tersebut digunakan. Kenapa kita guna cara yang berhemah? A. Mendapat sokongan dunia. B. Mengatasi pencerobohan luar. C. Mengelakkan sebarang konflik. Dan D ialah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik. Okey, cikgu buka kepada sekarang yang belum jawab lagi apa? Danish ya? Danish. Kita dah patah balik kepada Danish cikgu. patah Sebab ada balik dua kepada je Danish. cikgu. Kan? Kalau tak saya yang kena jawab. Silakan. Danish. Jawapannya C. Jawapan dia C.
Okey, mengapa? Jadi kita lihat, okey, untuk mengelakkan konflik. Betul. Kita perlu menggunakan cara berhemah. Kita tidak boleh menggunakan cara kemarahan dan kerana ini melibatkan negara. Dan apabila melibatkan negara, pemimpin dia mesti mempunyai ciri pemimpin yang berfikiran matang, berpandangan jauh, dan kita terus kepada perbincangan soalan yang terakhir yang cikgu sediakan untuk murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah. Ini merupakan bentuk soalan yang kedua yang kita kata aneka pelengkap, yang mana soalan ini bilangannya tidaklah banyak kerana bilangan soalan ini dia agak sukar kepada calon-calon. Jadi mungkin ada 2 atau 3 soalan. Okey. Pemerdagangan manusia merupakan satu strategi jenayah terancang. Soalannya, mengapakah Malaysia menjadi negara pilihan kepada aktiviti pemerdagangan manusia ini? Jadi kalau kat sekolah cikgu suruh highlight 2 highlighter warna berbeza, mengapa satu warna dan juga menjadi negara pilihan tu saya akan highlightkan warna yang lain murid pula. Warna lain Okey, jadi ini pilihannya perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia ke pelbagai masyarakat di Malaysia kerana Malaysia mempunyai banyak destinasi pelancongan dan yang pilihan keempat ialah kedudukan Malaysia yang strategi. Okey, kita buka terus kepada Zaim. Zaim, sila jawab soalan ini, Zaim. Jawapannya 1 dan 4. Ya, 1 dan 4 tanpa ragu-ragu, maka jawapan ini tepat kerana kedudukan yang strategik lah. Maka kalau kita lihat kat situ, ke pelbagai masyarakat Malaysia dia tidak membawa kita kata adalah jawapan yang perlu kita sisihkan awal-awal. Jadi mana-mana yang ada jawapan 2 kita boleh terus sisihkan. Potong siap-siap. Potong siap-siap. Jadi di sinilah kalau kita lihat jawapannya 1 dan 4. Yang kedua cikgu tentang perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia. Kan? Sebab itulah dalaman kan. Betul. Dia macam terlalu spesifik pada satu. Sedangkan kalau kita lihat jawapan yang keempat pertama itu dia merangkumi pelbagai aspek. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan bentuk soalan kertas 1 yang kita bincangkan dalam topik hari ini. Baik cikgu, terima kasih dan tahniah Habibah ucapkan kepada kedua-dua murid kita iaitu Zaim dan juga Danish kerana berjaya menjawab soalan dengan baik. Cemerlang hari ini cikgu, tahniah. Beri kata bukan untuk diri sendiri. Wah, seronok dia orang. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan sedikit rumusan daripada cikgu tentang topik kita pada hari ini. Silakan. Okey, so dalam kesempatan ini cikgu ingin memberikan sedikit kata perkongsian lah. Okey, pertama dari segi teknik kita menjawab soalan. Pertama, kalau dalam kertas 1 kita kena, mungkin ada tanya tadi kenapa kita guna highlighter. Okey, pada pengalaman saya, apabila kita tidak membuat catatan ataupun kita tak highlightkan pada kertas soalan, bila kita mencari jawapan dia akan fokus teralih dan kemungkinan kita akan memilih jawapan yang salah. Kemudian apabila kita menjawab soalan esei, bahagian esei, terutama sekali kertas 2, bahagian B, kita perlu menulis setiap jawapan. Contohnya nombor jawapan 7A, 7B, 7C. Dan kita langkaukan supaya dia lebih memudahkan mata pemeriksa untuk memeriksa. Selain pastikan kata tugas dan untuk memilih soalan kertas 2 mana yang kita rasa itu, pilihlah soalan yang topik yang anda kuasai. Mungkin topik pada perbincangan hari ini anda akan dapat kuasai dengan lebih, mungkin membantu, maka gunakan soalan yang ada dalam pilihan yang ada, yang ditawarkan. Dan yang penting kita lihat, pada saya adalah satu cara lagi ialah melihat manakah soalan yang menawarkan jawapan untuk soalan kebat yang menawarkan jawapan yang lebih banyak. Okay, pilih yang itu kan? Pilih yang itu sebab senang dapat markah. Kebat tu ialah mana-mana munasabah. Betul, mana-mana munasabah. Kan? Kalau logik akan dapatlah markahnya kan cikgu? InsyaAllah. Okay. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nurhayati dan juga kepada Cikgu Nabila kerana bersama kami untuk episod hari ini, dan kita mengharapkan segala perkongsian cikgu tentang isu global contemporary ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton, dan kita doakan agar calon-calon SPM akan berjaya menduduki peperiksaan kelak satu hari nanti. InsyaAllah. Kita jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.